Kawasaki di Malaysia. Doktor, mungkin kita nak faham penyakit Kawasaki ni kan, orang mungkin di luar sana masih lagi tak faham apa simptom-simptomnya, gejala awalnya, bagaimana ketika kanak-kanak itu mendapat penyakit Kawasaki, apakah reaksi kanak-kanak itu yang mereka akan lakukan. Mungkin doktor boleh jelaskan supaya kita taklah terkonfuse dengan jenama Kawasaki motosikal tu dengan penyakit Kawasaki ni. Sekarang doktor boleh jelaskan? Itu sangat penting. So, penyakit Kawasaki lain daripada motosikal. Penyakit ni sebenarnya kita masih tak pasti apa sebenarnya punca penyakit Kawasaki. Tapi gejala dia ada simptom-simptom termasuk demam. So, kanak-kanak akan ada demam yang tinggi selama kurang-kurang 5 hari. Lepas tu ada berlaku inflamasi atau radang pada salur-salur darah di seluruh badan. Dan ini menyebabkan kanak-kanak kadang-kadang ada mata yang merah, kadang-kadang ada bengkak pada kelenjar-kelenjar di leher, ada perubahan di mana mulut, lidah dan tekak nampak merah, bibir kadang-kadang merekah, dan kulit pada tangan dan kaki mula melupas. Dan ini simptom-simptom yang biasa kita lihat dalam penyakit Kawasaki. Tetapi apa yang paling merisaukan, penyakit ini menyebabkan radang di salur-salur darah seluruh badan, termasuk pada jantung. Dan apabila salur darah di jantung ini menjadi radang, kadang-kadang dia menjadi bengkak. Dan ini boleh menyebabkan masalah yang serius dan kadang-kadang membahayakan nyawa, termasuk masalah radang otot jantung dan serangan jantung. Itu kira worst case scenario lah yang menyebabkan kematian. Ya. Kalau tidak dirawat, penyakit Kawasaki ini boleh menyebabkan kematian dalam lebih kurang 1 hingga 2% kanak-kanak. Tetapi bila dirawat dengan ubat, kita gunakan satu ubat yang dipanggil immunoglobulin. Bila kanak-kanak dapat rawatan yang sewajarnya, kebanyakan kanak-kanak akan pulih dengan elok dan lepas tu jadi hidup yang normal balik. Jadi doktor, ketika ini ada tak dalam kalangan komuniti doktor yang sedang mengkaji atau menyiasat perkara ini seperti mana yang sedang dilihat di New York dan juga di Eropah, kajian sedang jalankan untuk lihat sama ada kaitan atau tidak antara COVID-19 dengan Kawasaki ini? Adakah ini juga dipertimbangkan ataupun diambil kira oleh doktor-doktor di Malaysia juga? Ya, memang sejak beberapa minggu yang lepas, bila mula terdapat laporan kes sebegini yang berlaku di UK dan kemudiannya di Amerika Syarikat, doktor kanak-kanak di seluruh dunia termasuk Malaysia pun sudah peka dan kita sedang melihat sekiranya terdapat kes-kes seperti ini yang berlaku di Malaysia. Memang doktor-doktor pakar kanak-kanak yang menjaga ICU kanak-kanak, doktor pakar jantung kanak-kanak, doktor pakar jangkitan kuman, semua sedang peka dan kita memang memantau kalau berlaku kes begini. Tetapi setakat ini kes pesakit kanak-kanak yang COVID positif belum ada laporan yang kanak-kanak ini dapat sindrom yang sama di Malaysia. Semua kes yang saya tahu setakat ini dilaporkan di Eropah, di UK dan di Amerika Syarikat. Jadi laporannya ada di UK, Amerika, Itali dan juga Eropah macam doktor katakan tadi. Tapi mungkin ada saranan ataupun nasihat daripada seorang pakar kepada kerajaan dalam usaha kita untuk melihat risikonya kepada penyakit Kawasaki ini. Mungkin doktor ada saranan dan juga nasihat kepada pihak kerajaan ataupun KKM untuk melihat kepada perkara ini? Ya, sebenarnya bagi saya yang penting kita semua boleh memainkan peranan. Semua ibu bapa, semua doktor, seluruh rakyat Malaysia sebenarnya. Kalau kita ada, kalau kita nampak kanak-kanak yang menunjukkan gejala, katakan demam tinggi, ruam atau ada kanak-kanak yang ada sindrom ni yang ada tanda-tanda seperti muntah, cirit. Kalau kita ada kanak-kanak yang tak sihat atau kita risau,
lebih baik kita bawa kanak-kanak tu untuk berjumpa dengan doktor dengan segera atau dapatkan nasihat perubatan dengan segera. Lebih baik kita kesan dan rawat awal berbanding tunggu sehingga kanak-kanak tu menjadi tenat. Ya. Baik, selain itu doktor, kita nak melihat kepada seperti yang saya katakan tadi, berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKPB ini, seperti yang saya kata, semakin ramai yang memenuhi tempat awam, pasar raya dan juga kompleks Mendi Belah dan sebagainya. Ada yang berpendapat mungkin sudah selamat untuk ibu bapa membawa anak-anak mereka keluar, ada yang berpendapat mungkin belum selamat lagi, dan itu mengikut kepada insentif ataupun pandangan peribadi setiap isi rumah untuk tentukan untuk keluarga masing-masing. Apa pandangan doktor pula dengan PKPB ini, dan juga di negeri Selangor contohnya boleh bawa makan keluar isi rumah keluarga itu ke restoran dan sebagainya. Adakah ini wajar? Apa langkah-langkah berjaga-jaga yang boleh diambil ibu bapa? Bagi saya, terima kasih. Sebagai doktor kanak-kanak, memang penyakit COVID-19 ni secara umumnya menyebabkan gejala ringan di kalangan kanak-kanak. Tetapi penyakit COVID ni memang boleh menyebabkan sakit yang teruk dan membahayakan nyawa, terutamanya golongan warga tua dan dewasa yang mempunyai penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. So amatlah penting untuk kita cuba mengawal penularan wabak COVID-19, dan cara yang terbaik sebenarnya adalah untuk kita berada di rumah seberapa banyak yang boleh dan kekal selamat. Penjarakan sosial adalah satu-satu cara yang kita ada untuk memerangi wabak COVID, dan memang kalau boleh kita perlu menghadkan pergerakan keluar dan bercampur di khalayak ramai. Memang kita tak boleh menghentikan ekonomi negara untuk tempoh yang lama, sebab itu akan menyebabkan kesan yang buruk dari segi ekonomi dan pendapatan warga Malaysia. Tapi saya fikir bagus kalau kita keluar hanya bila perlu untuk melakukan kerja yang penting, untuk membeli barangan keperluan, dan selain itu seberapa banyak yang boleh kita mengamalkan penjarakan sosial. Dan yang paling selamat sebenarnya pendapat saya adalah kalau kita berada di rumah, dan ini akan melindungi seluruh warga Malaysia, termasuk golongan warga tua dan yang ada penyakit lain. Selain itu, walaupun COVID-19 tak menyebabkan penyakit teruk di kalangan kanak-kanak, tapi banyak benda lain yang boleh membahayakan kanak-kanak kita. Demam denggi semakin meningkat di beberapa negeri sekarang. Ada penyakit lain seperti TB yang boleh menyebabkan penyakit serius dan kematian di kalangan kanak-kanak. Kemalangan jalan raya, kalau sebelum dan masa PKP dilonggarkan, kemalangan jalan raya semakin meningkat, dan semua ini kita boleh mengurangkan juga kalau kita mengamalkan langkah berjaga-jaga. Okey, baiklah. Doktor, jangan ke mana-mana kerana kita nak bawakan lagi perbincangan kita ke blok yang seterusnya, kerana banyak lagi yang kita nak tahu mengenai bahaya kanak-kanak ketika krisis COVID-19 ini sedang melanda. Tapi kita nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini.